Hai, Assalamualaikum. Saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kat sini tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, Mi. Untuk part 1 hari tu Hafiz. Dan kali ni aku menggantikan Hafiz kerana kesihatan yang tak mengizinkan kan. Jadi part 1 ni kita dah, seperti biasa kita tahu, kita dah dengar. Kenapa kita buat part 2? Kerana ceritanya mendapat permintaan yang ramai. Agak menarik daripada Aira sendiri. Jadi hari ni kita bersama Aira lah kan. Jadi kita nak disclaim awal-awal kan. Lagi sekali nak ingat kami. Okay, kepada korang yang berminat untuk cerita di platform Santai Chill, okay, bolehlah pergi ke kita punya Instagram ataupun Facebook. Dan tiada apa-apa upah ataupun bayaran yang kami akan buat. Yang ni orang kata platform untuk kami dengar luahan kepada orang yang sana yang mungkin tak tahu. Dan ada kawan orang yang tak percaya dengan cerita-cerita macam ni. Okay, kepada anda yang sedang melihat video ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali. Dengan hanya berbekal RM5 lah, anda semua boleh menyertai family Santai Chill secara bulanan. Okay, kita Santai Chill dah mencapai 60,000 subscriber ni. Wow, aku macam gila. Aku memang sebelum ni aku tak tengok pun subscriber sebenarnya berapa. Tapi habis cakap, dah 60 Aku macam, 60 Alhamdulillah, thank you kepada korang semua yang menyokong Santai Chill sehingga hari ini. Dan insyaAllah kita tahun ni menuju kepada 100k. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Okay, Aira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, jadi dah makan Dah. Okey, sebab kalau tak makan takut nanti nak bercerita tu kan, teringat makanan dia dah jadi tak seram. Okey, Aira, kali ni ada cerita tentang apa? Dia cerita macam benda yang Puteri apa semua kawan tu macam Aira dah letak tepi tau. Macam lantak lepas ni kalau nak tegur ke apa, itu nasib kau nampak aku tak nampak. So macam aku malas nak ambil point dah kan. Okay, lepas tu dia bermula bila Aira start masuk rumah sewa tau. Aira last semester Aira praktikal kat Penang. So starting pada praktikal tu lah Aira akan cari rumah sewa. So Aira rumah sewa ni Aira duduk seorang-seorang. Memang Aira tak nak ada housemate ke roommate, tak nak. Sebab macam nak privacy kan. Kita balik kerja penat. Lepas tu kalau ada orang nanti member ajak sembang lah, kita penat kan. Takut kita pun emosi tak stabil, takut termaki member kan. Okay, so starting ni macam ada banyak agak benda pelik yang berlaku dalam rumah sewa Aira ni. Tak tahulah, mungkin Okey, sebab ini pengalaman kisah rumah sewa Tapi tak tahulah, mungkin benda yang ada dalam rumah sewa ni pun mungkin dia macam seronok kot. Ada kawan baru masuk macam tu tak tahu kan. Okay, Aira, boleh teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita pertama tu, bila first bila kita masuk rumah sewa ni, rasa macam nak buat parti lah sikit lah. Macam nak buat makan-makan, lepak member, main kad Uno ke apa kan. So nak dijadikan cerita,
hari tu Aira ajak adik angkat Aira yang spesies juga dengan Aira tu kan, yang ada putih lah tapi yang lemah punya orang tu kan. Dia datang lah rumah lepak. So malam tu dia bawa power dia, Aira pun bawa kawan Aira semua. Tapi malam tu semua balik, dia bermalam dengan Aira. So ada 2 orang je lah dalam rumah. Tapi dia jenis yang tidur lambat lah. Suka tengok TV sampai pukul 4:30 pagi, nak dekat subuh baru dia tertidur kan. So nak jadikan cerita, hari tu Aira kerja lah, macam tengah praktikal, walaupun praktikal tapi macam dia dah starting kita macam kerja sebab dia orang nak absorb masuk terus kan. Malam tu Aira ingat dia tidur dekat sofa bed dekat ruang tamu, tapi Aira tidur dalam bilik lah, atas katil, tapi tak tutup pintu lah, tak tutup pintu bilik tu. Macam memang dah terbiasa. Malam tu Aira tak tahu lah mamai ke mimpi, tapi Aira yakin Aira buka mata sebab Aira terjaga. Aira nampak ada macam susuk lelaki hitam, memang hitam, tapi bentuk memang nampak lah, bentuk orang lelaki tengah berdiri tau dekat pintu bilik Aira. Dia macam ruang tamu dengan bilik sebelah-sebelah je. Jadi macam ingatkan, memang Aira yakin Aira buka mata, Aira terjaga macam tu. Aira yakin Aira nampak ada orang tengah tengok Aira tidur. So nak cakap adik Aira tu tak, sebab rambut dia pendek. Boleh tahulah macam susuk adik aku ni rambut dia pendek macam bentuk rambut mangkuk Cina tu kan. Ini tak, memang lelaki tengok aku tengah tidur dekat pintu bilik tu. So macam apa benda ni kan. Tapi macam yakin tak yakin juga, tapi yakin buka mata, tapi tak tahu mamai ke tak kan. Lepas tu Aira macam tidur balik. Esok tu lepas Aira balik kerja, adik Aira tu memang dah tidur waktu Aira nak pergi kerja kan. Aira balik kerja, Aira tanya dia, malam tadi ada Pak Wu datang rumah kan? Lepas tu cakap tak ada lah, memang semua balik terus lah, tapi adik tengok TV. Lepas tu cakap kenapa kak? Aira tanya dia, tak tahulah adik nampak ke tak, tapi ada benda lain yang tengah tengok Kak Aira tengah tidur. Lepas tu cakap satu lagi kak, dia sambung tau, malam tadi adik nampak kakak tengah duduk atas katil tengah sembang dengan orang, macam tengah sembang dengan orang. Tapi malam tu Aira nampak orang tu ada kat pintu, tapi Aira tak bersembang, Aira just buka mata tapi tidur, faham tak? Tapi yang adik Aira cakap, dia nampak Aira tengah duduk atas katil tengah macam sembang dengan orang. So macam tak tahu lah, macam kadang-kadang Aira pun tak pasti aku ni ada kat dunia yang nyata ataupun dunia yang lain. Sedangkan aku mimpi benda lain, tapi orang lain cakap aku tengah buat benda lain. Faham tak? Faham. So masa yang sebelum ni lah yang Aira cakap, yang waktu nak naik Cameron tu kan, orang cakap Aira macam berbalas salam dalam kereta dengan on the way naik Cameron, tapi Aira tengah bermimpi macam tu. So macam tak tahulah, macam malas lah nak ambil pot kan nanti kalau benda macam ni kita jangan cari, jangan gali tau. Kalau dia dah berlaku, biarlah tak, mungkin macam dia lalu ke kan. Sebab benda-benda macam tu kan lagi lama kan duduk atas muka bumi daripada kita kan. So macam biarlah. Okay, lepas tu bukan benda tu je yang jadi tau. Macam lama tak, bulan after sebulan macam tu banyak benda tak yang jadi. Salah satunya Aira dah duduk seorang lah. Adik aku semua tak ada lepak lah. Rumah sewa Aira ni memang Aira totally duduk seorang. Satu malam tu Aira terjaga. Aira memang senang terjaga malam. Sebab tu sebelum tidur Aira akan minum susu, sebab nak mengelakkan daripada terjaga malam. Aira terjaga malam, Aira dengar bunyi orang menangis tau dekat bucu bilik Aira. Sebab bucu bilik Aira tu ada almari baju, tapi macam sebelah almari baju tu macam ada tempat sidai sejadah, ada Al-Quran, telekung semua tu lah. Dekat side tu memang dengar dia ada tu semua nangis tau. Dia macam Aira time tu macam kita dah penat tau. Lepas tu Aira cakap macam ni, Aira memang benda-benda macam ni Aira dah penat. Jadi Aira akan cakap totally directly, kau lantak kau lah, kau dengar ke kau tak dengar ke. Aku cakap tapi satu, kau jangan kacau aku, esok aku nak kerja, nanti aku penat, nanti aku barai. Aira cakap macam tu je. Okay. Tu cakap dalam hati ke memang cakap betul-betulnya?
kalau macam Aira seorang, Aira cakap terus lah directly. Seorang Aira bercakap. Tapi kalau ada orang lain tapi macam orang lain tak dengar apa yang Aira dengar, Aira cakap slow-slow lah, mungkin dalam hati ataupun Aira berbisik. Sebab Aira tak nak lah takut ke orang kan. Lepas berani gila. dia memang automatically benda macam ni. Memang kecil-kecil dulu Aira penakut, tengok cerita hantu memang penakut. Tapi bila dah jadi depan mata semua, dia dah jadi lali tau. Macam pasal lah kan, macam pasal kat macam tu kan. Lepas tu dia berhenti menangis. Aira macam lega lah, macam okey aku boleh tidur, esok lagi kerja yang kibaran. Lepas tak sempat nak betul-betul lena tu, dengar bunyi anak ayam. Sedangkan Aira duduk apartmen, mana ada orang bela ayam dalam apartmen. Betul. So Aira memang lantak kau lah. Aira ambil selimut, Aira tutup dua satu badan. So itu macam tak tahu lah. Tapi memang jelas lah bunyi nangis tu kan. Memang macam alah kau nangis kenapa pula, siapa buat kau ni kan. Macam nak aku tidur je. Macam tak nak lah kau, hantar kau lah. Tapi memang jelas lah bunyi nangis tu. Lepas tu benda yang berlaku, yang ni memang kerak-kerak 3 kali benda ni berlaku. Okay. Saya tidur, tiba-tiba macam kita dah on the way nak tidur, tapi masih sedar, macam masih dengar bunyi kipas, masih dengar bunyi kucing Aira. Tiba-tiba rasa macam ada orang naik tau dekat katil, macam tidur sebelah Aira. Aduh. Aira memang tidur dengan yang tutup lampu semua, tapi lampu toilet buka. So daripada lampu toilet tu Aira tak tutup pintu. So macam satu rumah tu ada lah sumber lampu kan. Tapi yang ni memang betul-betul rasa macam ada orang naik katil tidur sebelah. Rasa Aira macam takkan kucing aku berat macam ni. Aira bila kucing tau, takkan kucing aku berat macam ni. Tapi memang rasa gila-gila. Lepas tu Aira buka lampu, Aira bangun, Aira buka lampu, tengok tak ada benda pun atas katil, tapi kucing Aira ada kat dapur. Okay. Macam nak cakap perasaan, bukan perasaan Aira. Sebab Aira yakin Aira belum tidur. Aira belum tidur. Lepas tu Aira pun macam ni ada ni. Dia macam nak berkawan lah, tak tahu lah. Aira sebelum tutup lampu, Aira cakap seorang dalam rumah lah, jangan kacau aku. Aira memang dalam rumah sewa ni, Aira memang tidur macam, maksudnya macam Aira dekat rumah sewa ni daripada Isnin sampai Jumaat dia memang buat habuan untuk pergi kerja balik kerja je. Sebab dekat kan, sebab nak balik directly rumah mak bapak Aira macam jauh sikit, nak kena melintas jabatan kedua tu. Macam penat lah juga hari-hari kan nak naik jabatan kedua kan. Lepas tu Aira cakap macam ni, jangan kacau aku nak kerja esok, nanti aku penat. Aira cakap macam tu. Okay. So tak ada gangguan? Dia ada, tapi macam 2 minggu depan ataupun 3 minggu lepas tu dia macam ada je benda yang nak kacau tau. Lepas tu benda kedua, benda ni seram. Macam lepas dah kena dekat katil sendiri tu, ada satu masa kadang Aira malas juga nak tidur dalam bilik. So lepas balik kerja, Aira tengok TV, Aira tidur kat sofa bed depan ruang tamu ni. Benda sama, macam ada orang lain naik atas sofa bed Aira, tidur kat sebelah Aira. Ini Aira cakap, Aira dalam hati kan, yang kau yang macam Naal, betul aku dah cakap jangan kacau kan, aku nak pergi kerja esok kan. Aira apa kata lah Aira mengamuk seorang tau. Aira macam kibas-kibas tau, ribah-ribah atas sofa bed tu. Aira cakap belah, aku nak tidur. Lepas tu macam okey lah, dah tak ada lah. So macam Aira tidur. Tapi kali ketiga Aira yakin benda ni macam dia nak tunjuk diri dia kot. Kali ketiga dalam bilik, benda sama. Tapi Aira rasa Aira dah terpeluk dia. Kat atas katil ke kat mana? Atas katil dalam bilik. Sebab Aira yakin macam okey lah, kali ni macam Aira memang dapat rasa dia naik, macam ada orang naik lah atas katil kita kan. Rasa macam
Aira pusing lah, macam nak mencabar juga lah. Kadang jahat juga aku ni kata kan. Aira pusing macam dalam hati mungkin aku boleh nampak dia ke apa kan. Tapi Aira pusing tak buka mata. Tapi macam Aira rasa macam Aira peluk bantal yang bulat yang panjang tu, tahu tak? Tahu? Tapi Aira dah atas kata aku mana ada bantal panjang macam ni. Atas kata aku cuma ada 4 biji bantal petak je. Okay. Aira dah macam memang pejam mata kan. Memang shaking lah. Dalam hati Aira padam muka hang tu lah. Tadi nak cabak sangat kan. Memang shaking tau. Memang shaking masa Aira baca ayat kursi dalam hati. Bila kita takut, itu macam automatic tertidur sendiri tau. Aira tak sedar. Tahu Aira dah bangun pagi kan. Aira macam ini memang gila lah ni. Aku dah tak boleh tahan. Mula-mula tu rasa macam nak belah agak tau. Tapi bila fikir balik macam aku tak patut tu takut dengan benda-benda macam ni. Aku kena yakin dengan perlindungan daripada Allah. So nak jadikan cerita, benda tu paling last lah. Aira rasa macam yang ni memang gimmick lah. Aku rasa macam aku dah cabar je, dia pun nak tunjuk diri dia. Aku pergi peluk pula dia. Lantak kau lah. Satu hari tu hari Jumaat, Aira kerja half day. So lepas orang sembahyang Jumaat tu, Aira macam bersiap nak balik kampung. Tapi waktu Aira tengah siap-siap tu, Aira rasa macam satu suasana yang pelik tau. Macam ada orang lain yang perhati aku. Tapi aku duduk seorang-seorang. Sebab kucing Aira dah hantar ke rumah orang lain untuk dijaga. Sebab Aira nak balik kampung dalam 3-4 hari macam tu kan. So tak ada siapa nak tengok orang kucing. Aira lagi hantar rumah orang lah. Tiba-tiba Aira terpandang satu sudut dinding ni. Dia macam wiring tau. Tapi atas wiring tu ada satu bekas kecil tau. Dia macam tu tak, macam bekas pil ubat tu. Tapi dia kecil je. Besar jari kelingking ni macam tu kan. Aira macam terdetik macam asal aku dah duduk lama dalam rumah ni, aku tak pernah nampak begini kan. Tiba-tiba macam hari Jumaat, orang tengah sembahyang Jumaat macam ni. Aira macam nak ambil. Aira ambil. Dia dalam tu, dia macam ada satu kertas. Dia macam nak tulisan Jawi tak juga. Nak macam tulisan Siam pun tak juga. Tapi tak boleh nak baca lah. So Aira pun macam nak buka. Aira nak buka tapi fikir 2 kali lah. Macam aku dah tengah datang bulan. So macam tak yakin tau dengan perlindungan diri. So Aira sebab tu Aira tak kat lambat. Aira ikut benda tu. Aira tanya cikgu silat Aira tu, cikgu ni apa kan? Dia jumpa dalam rumah teori. Lepas tu cikgu cakap jangan buka. Dia cakap macam tu, jangan buka, takut nanti awak tak boleh nak hadap dia. Cikgu cakap macam tu. Dia macam cikgu cakap apa-apa pun tanya tuan rumah, benda tu nak buang ke dia nak simpan. Cikgu cakap macam tu. Lepas tu Aira terus lah wasiat tuan rumah kan, cakap ini apa. Lepas tu cakap yang ni memang dah lama ada dalam rumah ni. Sebab dulu buat sebab barang kemas selalu hilang. Aira macam kekilan pun ada macam ya Allah, kenapa aku nak percaya benda-benda macam ni kan. Macam tak kisahlah barang kemas kau hilang ke apa, tapi aku tak boleh lah percaya benda-benda syirik macam ni kan. Betul. Lepas tu Aira tanya nak buang ke nak letak balik. Lepas tu dia cakap ikut Aira lah. Kalau Aira nak buang lah. Kalau nak letak balik pun letak. Aira fikir macam aku tak nak masuk campur. So macam Aira letak balik lah tempat dia. Tapi memang lepas Aira letak balik benda tu, memang dah rasa lain tau. Macam selama ni rupanya dalam rumah ni asyik aku kena racang. Yang ni lah punca dia. Bila dah tahu punca tu, okay, lepas kan Aira dah letak balik. Aira balik kampung kan. Aira balik kampung 3-4 hari macam tu. Aira balik, datang sini balik. Aira ingat Aira memang boleh letak handbag je. Lepas tu nak masuk toilet Aira tu basah. Okay. Datuk ni kering tau. Sebab biasa kita dah tinggal rumah lama tapi basah. Aira cakap lantak aku nak mandi apa, kau jangan guna barang mandi aku. Barang mandi aku mahal. So yang tu macam benda last lah. Aira kena kacau pun. Lepas tu tak ada lah. Memang tak ada. So Aira rasa macam selama ni kau nak main-main dengan aku,
Sebab aku tak tahu lah rumah kau kat mana lah. Ni aku dah tahu rumah kau jangan buat hal. Sebab Aira kalau ikut Aira nak bakar lah benda tu. Tapi macam Aira cakap Aira tak nak terlibat macam tak apa lah rumah sewa kan. So rumah aku, kalau rumah aku memang Aira buat lah apa yang patut ni rumah tu. So Aira letak balik lah. Ada je tu kat situ nak tu. Oh, maknanya still ada lagi sekarang ni? Ada je lagi. Jangan buka. Okey, adakah yang dikabarkan ni adalah macam sebelum ni aku pernah cakap ni Wafa? Yup. Kan? Boleh jadi ya macam kita tengok sebelum ni gambar yang kita pernah paparkan pun kita memang tak dapat nak baca. Ada masa kita tengok macam tulisan Jawi tapi ada tulisan ayat Quran yang diterbalikkan dan macam tulisan Thailand pun ada. Kan. Jadi yalah orang kadang-kadang pakai benda ni sebagai pelindung rumah. Macam yalah apa orang kata tak nak pencuri masuk atas keselamatan lah kan. Ada juga digantung kedai-kedai. Adakah macam tu rupanya Aira? Tak pasti lah. Sebab Aira pun first time lah tengok benda ni. Sebab Aira macam yang mula-mula tengok macam yang ni aku tahu lah tulisan Jawi. Tapi bila tengok balik aku tak nak baca. Sebab dia macam Jawi yang bersambung dengan Siam, macam tulisan Siam macam tu. Ada petak tak? Petak-petak? Tak, dia tak petak. Dia macam huruf lam. Tapi lepas lam tu macam berangkai-rangkai, berekod-rekod macam tu. Betul lah tu Wafa lah. Tak tahu lah. Tapi memang tak boleh nak baca lah. Lepas tu cikgu pun cakap jangan buka. Takut nanti kamu tak boleh nak hadap. Cikgu cakap tu macam betul lah. Lagi tu kita pun boleh rasa tau. Sebab cikgu cakap dekat Aira, awak memang hijab mata tak boleh nampak, tapi daripada apa yang cikgu tengok pada awak deria rasa dan pendengaran awak kuat. Cikgu cakap macam tu. Sebab tu Aira boleh dengar, sebab tu Aira boleh rasa dia tidur sebelah Aira tu kan. Lepas tu macam benda tu makin lama makin dewasa ni makin ketara lah. Maksudnya macam makin boleh rasa kehadiran benda-benda macam ni. Tapi Aira sangat bersyukur lah Aira tak nampak. Sebab orang cakap benda-benda macam ni sangat-sangat buruk sampai tak boleh diterima akal kan. Dia boleh buruk kan. Betul. So bersyukur lah. Tapi nampak tu rasanya waktu kecil pernah nampak tu. Sebab Aira dengan waktu 4 tahun 5 tahun macam tu dah pandai tau. Okay. Aira macam Aira boleh ingat semua benda. Lepas tu saya cerita macam Aira ingat kawan Aira cubit Aira waktu main kat rumah atas tu. Tapi bila fikir balik tak ingat tu macam mana dia punya rupa semua. Tapi dia punya sakit bila cubit tu boleh rasa sampai sekarang. Ya? Dia macam mungkin kalau ikut sains mungkin benda tu macam traumatik tau. Macam dia trauma dengan benda yang pernah luka kat badan ke apa. Tapi kalau tanya dia punya sakit cubit tu, still orang kata macam aku boleh ingat lagi macam mana rasa dia cubit tu. Lepas tu jadi lebam semua tu kan. Waktu kecil Aira pernah nampak dia moyang tau. Dua-dua moyang. Belah mak Aira. Belah mak Aira ni maksud dia macam moyang belah Tok Wan dengan moyang belah Tok. Tapi sebelah mak Aira, faham tak? Macam mak Aira punya bapak dengan mak, tapi moyang mak. Faham tak? Faham. Dua belah. Okey. Mak Aira kahwin awal. So sebab tu Aira cicit sulung, cucu sulung, anak sulung. Sebab mak Aira kahwin awal, sedangkan mak Aira anak yang ketiga. So macam dekat badan Aira sekarang ada rantai pusaka tau. Rantai pusaka tu kalau ikut kan mak saudara Aira semua tak mau pakai. Sebab dia pun cakap rantai ni ada dekat badan moyang masa moyang dah meninggal lebih 24 jam. Tapi orang tak sedar pun dia dah meninggal. So Aira mula-mula macam tertanya juga, asal nak takut kan dengan family sendiri kan. Lepas tu bila salah seorang bunyi ataupun bersuara, makcik Aira cakap, ingat tak waktu moyang meninggal dulu kenapa kena buka bumbung? So daripada situ nak jadi cerita Aira boleh ingat
satu hari tu saya pergi moyang yang sebelah mak punya tok, nenek dia kan. Moyang dua-dua. Yang tu orang cakap meninggal tahun yang sama dan juga tapi bukan bulan yang sama tapi tahun yang sama. Sebelum dia meninggal tu, biasa orang tua dia akan dah terlantar dekat atas katil, dia dah terbaring tak boleh nak bangun. Lepas tu kalau nak makan pun kena minum susu macam tu kan. Badan memang dah totally kering, memang lost, tak diisi semua tu kan. Aira nampak moyang turun tangga pergi toilet. Aira cakap mak, sejak bila Tok Yang panggil Tok Yang lah kan, sebab moyang Tok Yang lah panggil. Sejak bila Tok Yang kuat boleh pergi toilet, boleh pergi tandas, pergi kencing waktu kecil-kecil tu kan. Cakap macam tu kat mak. Lepas tu mak cakap jangan mengarut lah, Tok Yang ada di dalam bilik tu, tak larat terlena. Mak cakap macam tu. Tapi Aira yakin, Aira nampak dia turun tangga pergi toilet. Pasal Aira macam tak apalah, biasalah kita kecil-kecil, budak-budak tak pandai menipu tau. Tapi bila macam sedih jugalah bila mak sendiri tak percaya kan apa yang kita cakap kan. Tapi kita macam tak apalah. Itu yang sebelah mak. Ini yang sebelah Tok Wan pula. Sama juga yang moyang tu sebelum dia meninggal memang kena buka bumbung lah. Lepas tu tak tahu lah, saya tu macam kecil-kecil tak tahu kenapa nak kena buka bumbung semua. Bila dah besar ni baru faham aku, bila kena buka bumbung tu maksud dia moyang kita ada belaan macam tu kan. Macam nak pemudahkan roh pergi, tak tahulah, Wallahualam. Benda ni pun Aira macam tak nak kaji lah sebab takut kan. Lepas tu ni yang belah Tok Wan ni pula, yang rantai yang Aira tengah pakai sekarang ni kan. Okey, moyang pula tu kan dah meninggal lebih 24 jam tapi tak ada siapa sedar kan. Okey. Benda sama, dia bangun pada katil. Aira tak tahu sama dia dah meninggal tu belum dah tu. Dia sembang dengan Aira. Okey. Aira ingat lagi ayat dia cakap nanti dah besar belajar pandai-pandai. Dia cakap macam tu. Sebab tu Aira macam pasal Aira tu kan cakap kat Tok Wan, Tok Yang dah sihat, Tok Yang suruh kakak belajar pandai-pandai. Lepas tu Tok Wan dah macam, Tok Wan dah tengok pelik waktu Tok Wan naik. Baru disahkan yang Tok Yang dah meninggal lah. Okey, faham. Tok Yang dah meninggal lah time tu. Sebab tu macam tak tahu lah, kita kecil-kecil pun benda sama lah. Sebelum pergi kubur memang rumah Tok Yang sebelah Tok Wan tu pun kena buka bumbung macam tu. Lepas tu bila Tok Yang dah pergi tu ramai lah adik-beradik macam cakap lah, macam oh ni cicit sulung dia ni cucu sulung dia ni macam tu. So nak dikatakan sebenarnya yang mana cicit sulung, cucu sulung, anak sulung, dia ada tiga title untuk seseorang tu mendapat kawan ke tak tahulah kan. Salah satunya dia cicit sulung, cucu sulung dan juga anak sulung. Dia kena ada tiga kriteria lah. Ya, kriteria yang dia pegang. Okay, faham. So benda-benda ni macam dia lah pewaris seterusnya. Macam tu. Tapi tak tahu lah berapa keturunan semua tu. Kita pun macam kalau orang dulu kan macam malas lah nak beritahu. Sudah 2022 kan, lebih pada teknologi. Semua malas nak beritahu lah. Aku sebenarnya banyak benda yang bermain di fikiran. Tertanya-tanya. Jadi sekarang ni memang Aira tahu ke Aira ni mewarisi apa yang Tok Wan Aira ada? Saya tak nak tanya ataupun senang cakap Aira tak nak ambil tahu. Aira tak mau ambil pot. Sebab Aira pegang pada prinsip diri Aira di mana aku percaya dengan perlindungan daripada Allah. Kalau kata sesuatu buruk berlaku kat aku pun mungkin tu ujian daripada Allah untuk aku hadap supaya diri aku lebih kuat pada masa depan ataupun aku pelindung pada adik-adik aku. Macam tu. Aira percaya dengan prinsip diri Aira lah. Betul. Itulah yang sebaiknya kan. Jangan jadikan benda ataupun perkara yang lepas tu sebagai alasan lah kita ni apa ni orang kata takkan dapat ujian yang Allah tak terduga.
kan. Jadi apa yang dah diberi kepada kita tu memang Allah nak uji kita, tanda Tuhan tu masih lagi sayangkan kita, dan kita boleh apa orang kata menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Okay, cerita yang pertama tadi yang berkenaan dengan ada seorang lelaki yang adik Aira nampak sedang berbual dengan Aira, kan? Okey, jadi dia ada detailkan tak macam mana rupanya dan macam mana yalah lingkungan umum ke, mungkin Aira ada tanya tak? Tak, Aira macam Aira tak mau ambil sport. Aira tak nak ambil benda ni, benda sebagai benda yang berat. Tak? Jadi macam Aira macam okey tak apa, adik aku mungkin dia nampak macam tu, aku nampak benda lain. Tapi yang Aira yakin macam ada something fishy lah dalam rumah ni. So bila dah dapat tahu kan benda tu ada kat situ, terus macam dah tak ada gangguan. Okay, faham. So Aira, berbalik kepada yang episod sebelum ni, ada bercerita tentang Putri. So saya nak tahu macam mana proses hingga sekarang perkembangan Putri tu. Aira tak tahu lah. Tapi apa yang Aira boleh cakap kan, orang yang ada puteri bersama dia ni akan sentiasa jadi perhatian kepada orang lain. Oh, maksudnya seri ke? Macam seri ke apa? Dia macam berseri. Tak pun macam kalau ikut lah kan. Kita ni muka bukanlah macam Pan Asia, muka macam Melayu biasa. Tapi bila orang lain tengok kita ni macam berseri-seri, macam sejuk hati mandang. Dia sejuk je. Aku nak berkenalan lah dengan dia ni. Sebab Aira tak nafikan lah. Sebab bila Aira pergi, macam Aira pernah tanya lah, Aira kan suka pergi kenduri tau. Sebab kita pergi kenduri sebab nak pergi makan nasi kenduri pun. Tapi sentiasa ada makcik-makcik yang nak bersembang dengan kita. Lepas tu macam mesti keluar ayat ni sejuk, perut mak yang mengandung. Dah lah orang ni elok. Sedangkan Aira tu aku sembang biasa je pun. Bukannya sembang ajak politik ke apa. Lepas tu kalau lelaki pun kan macam tak kisahlah stranger ke apa, bila Aira sebab tu Aira kalau berjalan Aira lebih suka tengok bawah, sebab Aira tak suka nak eye contact dengan orang tau. Bila Aira eye contact dengan orang, mesti orang tu akan datang ke Aira, mesti macam dia tak nak berkenalan. Aira macam so sebab Aira rasa macam aku tak nak benda ni, faham tak? Faham tak, aku tak nak gunakan kelebihan macam ni untuk tarik perhatian orang. Lebih baik kita stay dengan kita punya profile, iaitu low standard lah. Maksudnya macam biasa-biasa, jadi rakyat biasa, faham tak? Macam lepak dengan kawan-kawan biasa. Saya tak nak benda tu menjadi satu kelebihan. Sebab takut kadang-kadang kita lalai, kita alpha, kita terlalu tak sok yang okey aku ada speciality, so jadi tak sok lah kat situ. Tak nak, saya tak nak benda tu. Betul. Yelah, tak nak orang kata kebergantungan kita tu dah bukan pada Tuhan kan. Betul. Jadi kita pula bangga kita ni ada sesuatu yang orang lain tak ada. Kita tak nak lah macam tu. Tak nak. Lepas tu benda ni juga saya cakap tadi, Aira tak nak eye contact dengan sesiapa kan. Aira pernah pergi lepak macam rumah makcik member. Dia buat macam makan-makan lah, majlis macam tu. Lepas tu makcik member tu dia macam cari gaduh dengan Aira. Aira tak puas hati sampai sekarang. Sebab dia macam cari gaduh dengan Aira. Dia cakap macam ni kat Aira, apa tu? makcik tahu ada sesuatu dengan kamu. Dia cakap macam tu. Lepas tu Aira macam sah ni mesti nak cakap benda yang aku tak nampak kan. Lepas tu Aira macam kita eye contact dengan orang tu untuk kita berinteraksi, tapi bagi dia kita eye contact dengan dia rasa macam kita nak ajak dia fight, faham tak? Macam nak ajak dia gaduh. Dia tu Aira macam aduh, makcik ni tak relax lah, asal nak gaduh dengan aku kan. Sebab dia lawan mulut tau dengan Aira. Aira cakap lah ada apa makcik? Lepas tu makcik dia cakap, Dek hang pergi buang sekarang benda-benda yang ada dengan hang tu. Lepas tu Aira macam nak buang apa? Aku tak buat apa pun. Makcik ni ajak gaduh apa dengan aku kan. Lepas tu makcik dia cakap, hang nak buang ataupun hang nak simpan, aku tak mau kalau hang simpan sekali benda tu makan diri hang. Makcik dia cakap macam tu kat Aira. Lepas tu Aira macam Aira panas lah. Aira macam makcik ni kan macam aku biadab makcik. Makcik ni palatau palatau duk buat leceh. Palatau je buat palatau. Dia duk buat leceh kan. Dia cakap macam tu.
Lepas tu tak apa. Lepas 2 minggu macam tu, makcik tu WhatsApp Aira tau. Macam mana makcik ni dapat nombor aku kan. Lepas tu makcik tu dia WhatsApp Aira. Dia cakap begini, kalau hang nak buang benda-benda tu, hang main jumpa aku. Hang sediakan 7 jenis bunga, akak kayu, apa tau, ada 3 jenis akak kayu. Minggu depan jumpa aku, kita pergi buat mandi bunga semua tu. Lepas tu tak apalah, Aira macam aku tak tahu nak percaya ke tak benda ni syirik ke apa. Tapi dah makcik tu cakap macam tu, ikutlah makcik, ikutlah kepuasan hati makcik kan. Kita pun tak mau biadak sebab tu makcik member rapat pula tu kan. So Aira tunggu tau, Aira tunggu bila dia nak panggil Aira untuk buat mandi bunga. Sebab Aira tak beli bunga-bunga tu, dekat je kedai bunga dengan rumah kan. Lepas seminggu tu dia block Aira. Aira tak tahu apa jadi. Aira call pun tak angkat. Tapi dah mandi lah. Dah tak mandi pun, tak buat pun. Dia yang offer tu, dia hilang. Itulah dia yang offer, dia yang hilang. Sebab Aira cerita juga benda ni dekat mak Aira. Mak Aira pun kadang dia ambil tahu juga dengan Aira kan. Lepas tu mak Aira cakap, biasalah mak-mak belah-belah utara ni dia selalu bahasakan diri dia aku dia. Sebab Aira kan macam keturunan banjak kan. Lepas tu mak cakap, mak aku rasa dia tu dah kena penampak hantu hang. Mak cakap macam tu. Mak pun kadang dia duduk buat melawak juga. Dia kata, selalu dia kata, hantu hang ni hang buat balik ke tak? Mak suka duduk melawak macam tu juga. Tapi kadang-kadang Aira tak ambil hati pun. Tapi Aira pelik. Kenapa makcik kita cari Aira bilang blok Aira, sedangkan hang kot yang offer setiap sembang. Hang boleh berubat orang lah, hang boleh buat muka orang berseri lah apa kan. Cakap kan balik tanpa faham aku. Okay. Tak tahu, memang entah terdiam. Sebab kan Aira cakap sebelum ni macam Aira memanglah nak cari juga untuk Aira berubat. Aira nak cari orang yang boleh ubatkan Aira, tapi tak jumpa kan, tak ada siapa kan. Cuma Aira refer cikgu silat Aira tu je lah. Tapi makcik ni macam PC juga. Dah lah hang yang beri offer aku, dah lah hang duk ajak gaduh aku. Lepas tu hang yang diam. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang. Apa jadi kan, tak tahu kan. Nak tanya member ni macam member pun tak tahu kan. Tak nak lah buat benda ni jadi berat tau. Tak nak buat benda ni jadi isu yang sangat besar. Maksudnya macam aku cari gaduh dengan makcik hang, lepas tu terus makcik hang kata jangan kawan dengan aku lah. Apa tak mahu lah benda tu kan. Diam-diam lah. Diam-diam lah. Lepas tu macam sampai sekarang diam, tak ada apa berlaku. Tapi kalau daripada pendengaran tu masih boleh jelas lah. Kadang-kadang Aira kan suka lepak seorang-seorang tau. Maksudnya kadang-kadang Aira balik kerja penat pun, lepas maghrib macam tu Aira keluar ambil angin dekat Queens Bay ke pantai-pantai dekat Penang kan. Aira duduk seorang-seorang mesti rasa macam ada orang tengah gelak tepi telinga Aira macam macam tu. Dia mesti ada. Bukan kata kat pantai Queens Bay ataupun dekat jabatan JK2 kan, bawah tu kan boleh lepak juga kan. Jabatan kedua tapi mesti ada. Tak tahu lah angin lalu ke apa, tapi mesti jelas. Mesti jelas. So Aira macam tak ambil kisah sebab macam entah kau nak gelak ke apa lah. Atai kat hang lah. Nantak hang jangan kacau aku lah. Satu lagi benda yang Aira memang jelas gila, benda ni memang dengar. Aira suka hiking tau. So Aira sebelum Aira praktikal tu, waktu tu COVID, tapi macam dah tak berapa orang cakap tegas lah dia punya peraturan COVID tu. Aira pergi hiking dekat Gunung Datuk, Negeri Sembilan. Okay. Yang tu kali kedua Aira hiking kat situ sebab waktu kali pertama tu koyak. So macam timing tak sampai. Kita punya target timing tak sampai. So kali kedua ni Aira target kurang 2 jam aku dah sampai puncak. Wah. So Aira pergi lain dengan best friend. So best friend pun cakap okay lah, aku ajak boyfriend aku. So pergi 3 orang lah. Biasalah janji Melayu, sembang nak lepas subuh nak gerak. Tak adanya hari tu weekend kita orang pukul 11 pagi baru bangun. So lepas pukul 11 siap-siap daripada Melaka. Sebab Aira study kat Melaka kan. Daripada Melaka keluar tu air keruh tu dalam pukul 12.30 macam tu. So sampai Gunung Datuk je kurang dalam pukul 1.30 2 macam tu lah kan.
Okay. Starting lah hiking, kalau ikut pukul 2 kot, tengah remang macam tu kan. Tapi member tak pernah hiking gunung. Member tak pergi level-level bukit member koyak lah. So biasa lah, boyfriend ni kalau tengok girlfriend dia koyak, mesti jap-jap berhenti. Alamak. Ya, macam tu lah. Aira macam, aduh aku koyak lah. Timing aku target kali ni tu tak sampai lagi lah fikir. Okay, kemudian? Tak apa. Dia pernah pergi hiking Gunung Datuk tak? Pernah. Okay, dia kan kat tengah-tengah tu macam curam lah. Dia kan macam 35 degree punya batu semua tu kan. Okay, member time tu 3 kali ke 4 kali berhenti. Time tu dah pukul 4:30 nak dekat. Ya, sebab memang 2 kali kot berhenti. Memang Aira pun koyak lah sebab target timing Aira tak sampai kan. Member tu lah cakap, member first time hiking gunung, selalu main bukit-bukit kan. Aira pun koyak lah, tapi best friend kan, kita pergi support lah macam sikit lagi tak ada sikit ni, banyak lagi kat atas tu kan. So lepas time tu Aira ingat azan asar kan, boleh dengar tau azan daripada Gunung Datuk juga kan. Azan asar, lepas tu berhenti. Member tu tiba-tiba macam dia nak muntah tau. Tak tahu lah muntah sebab penat ke apa. Tapi Aira bagi air. Lepas dia minum tu dia cakap, weh aku nak turun. Cakap, weh tak tahu ke puncak tu. Macam asal nak turun. Dia cakap, weh aku tak nak cakap kat sini. Dia cakap macam tu. Saya macam, apa hal? Aku rasa macam ada benda lain ikut belakang kita. Sebab pergi 3 orang, tapi dia duduk belakang sekali, boyfriend dia duduk tengah, Aira depan sekali lah. Sebab tu waktu dia berhenti tu, dia cakap aku dengar ada orang ikut belakang aku. Dia cakap macam tu. Tapi memang tak ada siapa pun sebab time tu COVID, memang tak ramai hiking kan. Dia tak meriah macam sebelum COVID. Kalau sebelum COVID kan memang 24 jam kita hiking macam berselisih dengan orang. Ni memang tak ada orang. Kita orang pula start hiking tengah hari. Mana ada. Dia cakap, waktu berhenti tu dia cakap, aku dengar ada orang ikut belakang kita tapi tak ada siapa. Aku nak turun. Dia cakap yang tu. So, kau jangan buat hal nak turun seorang-seorang lain. Sebab kalau dia nak turun, mesti boyfriend dia ikut. Aira takkan nak naik seorang-seorang. Aira pun takut juga kan. Lepas tu? Macam sedikit bergaduh lah situ. Lepas tu boyfriend tu macam, sayang sikit lagi ni. Sikit lagi. Okay? Lepas tu macam, biasa dah dapat dukungan daripada boyfriend. Jadi semangat kan. Sebelum naik tu Aira dengar dengan jelas. Kali ni Aira duduk belakang. Dia biasa Aira tu depan, boyfriend dia tengah, Aira belakang kan. Tepi telinga Aira dengar satu dengusan yang sangat kuat. Dia macam ni macam kuat gila tau. Memang macam Aira cakap, benda ni lah kot kan yang ikut belakang kawan aku tu kan. Kawan Aira dah naik atas dia berjarak sebab kita orang macam lebih kurang jarak 1 meter 2 macam tu kan. Kat Aira belakang sekali kan. Aira pusing belakang. Aira cakap, tolong jangan kacau kami datang semata nak sampai ke puncak untuk tengok ciptaan yang indah je. Tolong jangan kacau. Aku tahu ni tempat hang, tapi bagi kami lalu dan bagi izin kami untuk keluar dengan mudah juga. Tak lagi. Aira cakap macam tu. Lepas tu tiba-tiba rasa macam ada angin tau. Memang angin tu dia masuk ke dalam hutan tau. Kalau fikir macam kita dah dalam hutan yang tebal, mana ada laluan angin tau. Faham tak? Dia memang memang angin tu masuk dalam hutan. Masa tu macam cakap, tak tahulah benda ni besar mana, kuat mana, tak tahu lah. Tapi kalau dia belah tu kira okey lah, selamat lah kan, boleh turun lah. So lepas turun tu pun 7.30 macam tu, 7.30, 8.30 macam tu kan. Alhamdulillah tak ada apa, memang tak ada apa. Nasib baik lah. Nasib baik memang tak ada apa lah. Tapi kawan Aira ni pun, best friend Aira ni pun family dia boleh nampak. Maksudnya macam mak dia dengan adik dia memang boleh nampak. So tak tahu lah, mungkin dia pun boleh rasa kan. Tapi benda yang Aira dengar kat telinga Aira tu memang jelas dan nyata. Memang dia bunyi berdengus kuat gila lah. Macam marah pada dia kan. Okey, gila. Okey, dah berapa cerita kat ni Mi? Banyak sangat. 3 ke 4 lah. Tapi semuanya kita boleh layan lah. Menarik, bagi aku menarik lah. Ya. Nah, kalau berbalik lah untuk kita kupas cerita ni kan. Kalau kejadian ni tentang saka ataupun belaan kan.
Dia bukanlah pada zaman dahulu saja, zaman sekarang pun masih ada lagi lah. Kalau kita tengok yang baru ni dekat TikTok kan, masih lagi ada pemujaan-pemujaan yang dia buat kan. Tapi dia efek pada generasi yang akan datang pula nanti. Sepatutnya kita kena fikir benda tu lah. Yang mana dah jadi itu kita cuma berikhtiar lah yang mana yang boleh. Tapi pada zaman sekarang sepatutnya kita dah lebih terdedah pada ilmu-ilmu yang baik lah kan. Jadi tak ada dah benda macam gini ni. Ya, melainkan kalau orang tu memang busuk hati kan, nak mengenakan orang kan, nak jumpa dengan orang-orang macam ni, maksudnya masih diperlukanlah hikmat-hikmat yang tak betul ni kan. Sebab memang ada kan, tak boleh tengok orang lebih sikit kan, nanti dia cari ni siapa kan, bomoh siam lah kan, macam-macam lah. Mungkin orang macam Aira juga yang terkesan lah terkesan pada orang yang lama. Mungkin kita tak nak, tapi kita dah terdapat, kita perlu kuat lah. Perlu kuat, cari ikhtiar yang baik. Kita perlu dengan pegangan yang betul macam Aira sendiri kan, tahu apa yang dilalui semua ni, dugaan anda tertulis, and itu tanda Tuhan masih sayangkan kita. Benar. Kan. Jadi tu je lah boleh cakap. Sebab aku pun tak lalui benda ni, tapi aku rasa aku boleh rasakan lah dia punya, orang kata apa, kesusahan, dugaan tu kan. Kau kena kat aku, mungkin aku takut. Betul. Aku cuma nak apa tu, simpulkan daripada cerita Aira tadi pasal makcik yang kata kau ni kau nampak baik kau pergi buang kan, ada kan. Cuma aku nak beritahu, kalau lah kita macam ada seseorang setengah pada kita nampak lah kan orang macam gini, ada pendamping ke apa, kita jangan terus direct dia, judge dia. Betul. Kita tak tahu dia sama ada dia ambil secara sukarela ataupun betul, dia terpaksa. Waris lah. Jangan mudah kita hukum dia. Kita bantulah sepatutnya. Slow talk lah. Jangan baik-baik. Ni ajak gaduh memang buat leceh lah. Leceh lah, tak faham. Jangan buat palatau lah. Okey Ras, terima kasih lagi sekali. Sebelum tu Aira ada apa-apa nak ucapkan pada subscriber Santai Chill? Kepada subscriber ataupun pendengar Santai Chill sendiri, betul lah apa yang Syuk cakap tadi. Ada setengah tak melalui benda-benda macam ni, tapi orang yang melalui benda-benda macam ni, kadang-kadang kita tengok dia kuat, kadang-kadang kita tengok dia macam normal, tapi dalaman mental dia sangat-sangat terkesan. Lama-lama macam orang, Aira bukan nak cakap untuk dia sendiri lah, tapi mungkin setengah orang yang macam Aira, dia memang tak pandai nak berkawan dengan orang, tapi dia suka bersendiri. Tapi itulah disebabkan orang bila tengok dia mesti nak berkawan dengan dia jadi macam tak selesa tau. Jadi macam tak boleh nak elak lah benda-benda macam ni. Betul. Jadi siapa yang sama macam Aira, terus kuat. Sebab perjalanan kat dunia nak menuju ke akhirat semua tu masih panjang, dan dunia ni hanya pinjaman semata. Jadi terus berpegang kepada Allah dan sentiasa mengingat Allah. Benar. Sentiasa mengingat Allah, walaupun sesaat sekalipun kalau terkejut. Ni macam satu tips lah. Kenal kalau orang terkejut macam pocok mak kau semua. Tapi Aira berpegang kepada setiap kali terkejut ke tersadung apa, terus macam Allah. Faham tak? Sentiasa berpegang dengan Allah. So benda-benda macam ni dia akan rasa macam orang ni memang kuat ni pegangan ni. Allah Alam, tak tahu lah Aira ni pegang kuat ke tak. Tapi prinsip Aira lah, salah satu pendinding Aira adalah sentiasa ingat Allah. Yalah, kadang kita orang sekarang ni kalau terkejut melatah lain macam bunyi kan. Lagi-lagi macam aku kan, pelik-pelik bunyi yang keluar. Aku pula yang terkejut dengar. Risau kadang-kadang kan. Okey, terima kasih kepada Aira sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill. Yes. Kita sebagai khalifah manusia ni sebagai khalifah, kita kena kuat. Maksudnya kita tak boleh lemah pada makhluk tu lah. Maksudnya dia pun sebenarnya tak kuat pun, tapi sebab kadang-kadang bila kita di down kan dengan perkara-perkara atau musibah macam tu, kita jadi lemah. Betul. Kan. Jadi apa pun bila jadi macam tu, kita berbalik pada Tuhan, rujuk pada Al-Quran. Yes. Itu je boleh cakap. Alright. Okey, terima kasih kepada anda yang melihat video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, kami ucapkan jutaan terima kasih. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum.
Bye-bye.